Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Profesor Dr. Umar serta rakan-rakan sekalian, kami daripada kumpulan Naushin hari ini akan membentangkan tajuk hadis popular yang telah kami pilih, iaitu redha Allah terletak pada redha kedua ibu bapa dan kebersihan itu sebahagian daripada iman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan membahaskan tentang dua hadis, iaitu redha Allah terletak pada redha ibu bapa dan kebersihan sebahagian daripada iman. Sebelum kita membahaskan hadis ini lebih lanjut, adalah lebih baik jika kita memahami terdahulu takrif hadis secara asas agar perbincangan kita lebih jelas. Hadis dari segi bahasa adalah baharu, cerita ataupun ucapan. Dari segi istilah pula, segala sesuatu yang disandarkan atau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat maupun perjalanan hidup baginda. Hadis merupakan sumber rujukan kedua selepas Al-Quran, di mana ia menentukan hukum hakam yang tidak disebut dalam Al-Quran dan menyokong setiap hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Seterusnya, menjelaskan ayat Al-Quran secara terperinci sama ada yang tersurat maupun tersirat. Baiklah, hadis yang pertama ialah hadis redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Baiklah, yang pertama saya akan memberitahu tentang takhrij hadis, iaitu hadis ini dikeluarkan antaranya oleh At-Tirmizi dalam Al-Jami' Al-Mukhtasar nombor 1899, Ibnu Hibban dalam At-Taqasim wa Al-Anwa nombor 429, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nombor 4, 151 hingga 152. Kesemuanya dari jalur Khalid bin Al-Harith, dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW secara marfu'. Juga dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam komentar nombor 1899 dari jalur Muhammad bin Bashar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru secara mauquf sebagai kata-kata daripada Abdullah ibnu Amru. Seterusnya, hadis ini datang dalam dua jalur, satu marfu' iaitu bersambung kepada Nabi SAW, dan satu adalah mauquf iaitu terhenti kepada sahabat iaitu Abdullah ibnu Amru sebagai kata-katanya sahaja, dan riwayat yang mahfuz ataupun terpelihara yang sebetulnya dan tidak silap ialah riwayat yang mauquf. Dan berkata Imam At-Tirmizi, sejurus saja beliau mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya Al-Jami' Al-Mukhtasar yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Bashar, Haddatsana Muhammad bin Ja'far, an Syu'bah, an Ya'la ibni Ata'i, an abihi, an Abdillah ibni Amri, nahwahu wa lam yarfa'hu wa hadha as-sah. Wa hakadha rawa ashabu Syu'bah, an Syu'bah, an Ya'la ibni Ata', an abihi, an Abdillah ibni Amri, mauqufan wala na'lam ahadan raf'ah ghaira Khalid ibn al-Harith. Maksudnya ialah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Ja'far dan Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari ayahnya dari Abdullah ibnu Amru, iaitu hadis yang sama seperti yang diriwayatkan Khalid bin al-Harith, dan beliau iaitu Muhammad bin Bashar tidak meriwayatkannya secara marfu' tetapi mauquf sahaja, dan riwayat yang mauquf inilah yang tepat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh anak-anak murid Syu'bah, yang lainnya dari Syu'bah, dari Ya'la, dari Atha, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru secara mauquf sebagai kata-kata Abdullah bin Amru sahaja, dan tidaklah diketahui seorang pun dari kalangan murid-murid Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini daripada Syu'bah secara marfu' selain Khalid bin Al-Harith sahaja. Kemudian juga berkata Imam At-Tirmizi lagi dalam kitabnya Al-Ilal Al-Kabir, iaitu yang bermaksud semua murid-murid Syu'bah tidak meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah secara marfu'. Khalid bin Al-Harith sahaja yang meriwayatkannya secara marfu'. Al-Ilal Al-Kabir nombor 365.
Berdasarkan penjelasan Imam Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmizi di atas, dapatlah diketahui bahawa Khalid bin Al-Harith meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah secara marfu', sedangkan Muhammad bin Bashar serta lain-lain murid Syu'bah meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah juga, tetapi secara mauquf sahaja, dan yang betul ialah ia adalah mauquf sebagai kata-kata Abdullah bin Amr sahaja, sebagaimana periwayatan majoriti murid-murid Syu'bah. Manakala Khalid bin Al-Harith, beliau telah tersilap meriwayatkan hadis ini secara marfu'. Kesimpulannya, ungkapan ini adalah kata-kata Abdullah bin Amr dan bukannya kata-kata Nabi SAW. Adapun makna intipati kata-kata Abdullah bin Amr ini benar dan diamalkan fiknya. Seterusnya ialah matan hadis. Rida Allah fi rija'il walidi wa sahatullahi fi sahatil walidi. Maksudnya, Allah reda dengan sebab reda kedua ibu bapa dan Allah murka dengan sebab murka kedua ibu bapa. Para ulama sepakat bahawa lafaz hadis ini adalah hadis sahih dan membawa mesej penting tentang hubungan anak dengan ibu bapa. Hadis ini juga menekankan kepentingan kedudukan ibu bapa dalam Islam. Keredaan Allah terhadap seseorang itu bergantung kepada sejauh mana dia menghormati, mentaati dan menjaga ibu bapanya. Sebaliknya, kemurkaan Allah akan wujud jika seseorang itu mengabaikan tanggungjawabnya terhadap ibu bapa atau melakukan perbuatan mereka yang menyakiti mereka. Seterusnya, kedudukan hadis. Ulama hadis secara sepakat menerima hadis ini sebagai hadis sahih atau hasan sahih berdasarkan kajian sanad dan matannya. Imam Al-Tirmizi menyatakan hadis keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa sebagai hasan sahih kerana ia memiliki sanad yang kuat sesuai dengan prinsip Islam dan diterima sebagai panduan dalam kehidupan. Al-Hakim menyatakan bahawa hadis keredaan ini adalah sahih berdasarkan syarat Imam Muslim kerana sanadnya terdiri daripada perawi yang adil dan dabit seperti yang diterima oleh Imam Muslim. Syekh Al-Albani mengesahkan bahawa matan hadis ini sahih kerana tidak terdapat kecacatan dalam teks atau sanadnya. Seterusnya, saya Ainur Afifah binti Baharin di Q23160-126 akan meneruskan pembentangan dengan hadis yang kedua, iaitu kebersihan sebahagian daripada iman. Hadis An-Nazafatu minal Iman merupakan hadis yang sangat popular dalam pengetahuan masyarakat umum. Namun, hadis yang memberi maksud kebersihan sebahagian dari iman ini merupakan hadis palsu. Adapun hadis yang hampir sama, iaitu At-Tuhur Syatrul Iman, bersuci sebahagian dari iman, hadis riwayat Muslim. Hadis ini yang merupakan hadis yang sahih berkenaan bersuci. Berdasarkan penelitian dan pencarian yang telah dilakukan, hadis An-Nazafatu minal Iman adalah hadis palsu. Hal ini kerana terdapat perawinya Ibrahim bin Hayyan, yang mana sebahagian besar riwayat Ibrahim bin Hayyan adalah palsu dan mungkar. Justifikasi lain yang menguatkan lagi kenyataan berkenaan kepalsuan hadis ini adalah seperti menurut Al-Qardawi, ungkapan tersebut bukan datang dari Rasulullah sama ada dengan sanad sahih, hasan atau daif. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya menyebut lafaz lain tanpa menyebut pula sanadnya. Selain itu, menurut Al-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durar Al-Muntathirah Al-Iraqi, tidak terdapat hadis ini dalam Al-Ihya secara bersanad. Hal ini yang juga dinyatakan oleh Al-Syabani di dalam kitabnya Tamyiz Al-Tayyib. Adapun hadis yang sahih tepat dari segi lafaz dan maknanya, yang bermaksud telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Yahya bahawa Zaid telah menceritakan kepadanya, bahawa Abu Salam telah menceritakan kepadanya dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah setengah dari iman. Ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Solat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan Al-Quran adalah manfaat bagimu kelak. Setiap manusia berangkat di pagi hari, maka ada yang menjual dirinya untuk taat atau maksiat, sehingga membebaskannya dari azab atau hawa nafsu yang akan membinasakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sanad hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim, diperoleh dari Ishaq bin Mansur, daripada Habban bin Hilal, daripada Aban, daripada Yahya, daripada Zaid, daripada Abu Salam, daripada Abu Malik
Al-Asy'ari daripada baginda Rasulullah SAW. Baiklah, seterusnya saya Haziq Akila binti Julkifli BQ 23110075 akan membentangkan bahagian matan hadis. Ungkapan kebersihan adalah sebahagian daripada iman bukanlah lafaz hadis yang tepat, tetapi maknanya masih selari dengan ajaran Islam yang mementingkan kebersihan. Hadis ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya kebersihan dalam Islam sehingga ia dikaitkan secara langsung dengan iman seseorang Muslim. Kebersihan tidak hanya berkaitan dengan fizik tetapi ianya juga mencakupi aspek spiritual dan mental. Dan dalam Islam, menjaga kebersihan adalah sebahagian daripada ibadah seperti yang terlihat dalam syarat wuduk sebelum melaksanakan solat. Baiklah, seterusnya kedudukan hadis bagi hadis An-Nazafatu minal iman. Menurut Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah Ta'ala, hadis ini tidak memiliki sanad ataupun asal-usul sama sekali sehingga tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Dan menurut Syekh Abdul Aziz bin Ba'as, hadis ini tidak mempunyai sanad yang sahih dan dianggap lemah. Meskipun maknanya benar, ia tetap tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan dalam kajian yang lebih mendalam, ada penjelasan bahawa ungkapan ini tidak terdapat dalam kitab hadis yang sahih, tetapi ada ungkapan lain yang menyatakan tentang kebersihan yang lebih tepat dan diterima. Berikut adalah hadis-hadis tentang pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Yang pertama ialah hadis tentang bersuci, At-tuhuru syatrul iman, yang bermaksud bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan. Hadis riwayat Muslim nombor 223. Yang kedua, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa agama Islam dibina di atas asas kebersihan sebagaimana lafaz yang disebutkan tanpa sanad, bunyat dinu 'alan nazafah, yang bermaksud agama dibina di atas kebersihan. Dan yang ketiga, berdasarkan fikih Toharo karya Ibnu Abdullah, Rasulullah menyatakan bahawa Allah SWT akan memberikan syurga kepada orang yang membersihkan ranting pohon di jalan. Dan maksud hadis, seorang pria membuang cabang pohon yang menghalangi jalan, kemudian dia berkata, demi Allah, saya akan menghapus cabang ini agar tidak mengganggu dan melukai umat muslim, sehingga Allah memasukkannya ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya yang keempat, hadis yang menyatakan bahawa Allah SWT menyukai tempat-tempat yang bersih, yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia maha indah yang menyukai keindahan. Kerana itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kelima, riwayat tentang amalan menjaga kebersihan persekitaran rumah yang amat dititik beratkan oleh Nabi SAW. Seperti mana Nabi SAW bersabda, Tuhiru afniyatakum, yang bermaksud bersihkan halaman-halaman yakni rumah kamu. Hadis Hasan riwayat At-Tabarani. Seterusnya hadis yang keenam, hadis tentang menjaga kebersihan tempat ibadah. Maksud hadis, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, memerintahkan untuk membersihkan dan memberi wangian. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan penting sekali untuk kita menjaga kebersihan tempat ibadah seperti masjid dan surau. Hal ini kerana masjid dan surau merupakan tempat beribadah dan sudah tentu ianya harus berada dalam keadaan bersih dan bebas daripada najis. Seterusnya hadis yang ketujuh, menjaga kebersihan diri saat hendak solat Jumaat. Sebelum melaksanakan solat Jumaat, para lelaki disunahkan untuk mandi dan memakai wewangian. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, hari ini yakni Jumaat adalah hari raya yang dijadikan Allah SWT untuk umat Islam. Bagi siapa yang ingin melaksanakan solat Jumaat, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi yakni siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya hadis yang ke-8 tentang menjaga kebersihan tubuh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sya'run falyukrimhu, yang bermaksud barang siapa yang memiliki rambut maka hendaklah dia memuliakannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 4163. Seterusnya hadis yang terakhir, anjuran bersiwak tentang menjaga kebersihan mulut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud sekiranya tidak membebankan umatku, aku akan memerintahkan mereka supaya bersugi setiap kali bersolat. Riwayat Al-Bukhari nomor 487 dan Muslim 252. Kesimpulannya, kedua-dua hadis yang telah dibahas adalah tidak sahih. Ini kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa hanyalah asar daripada sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Amru.
dan ini tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi kerana ia hanyalah kata-kata daripada sahabat. Yang kedua, kebersihan sebahagian daripada iman pula dikategorikan sebagai hadis tidak sahih kerana Ibrahim bin Hayyan merupakan perawi yang tidak siqah. Walaupun kedua-dua hadis tersebut tidak mencapai tahap kesahihan yang ditetapkan, namun masih ada hadis-hadis sahih yang lain yang membawa maksud hampir sama dalam menyampaikan mesej. Walau bagaimanapun, kita masih lagi boleh mengambil pengajaran dan manfaat daripada kedua-duanya selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat Islam. Hal ini kerana mesej yang disampaikan masih relevan dengan keadaan pada zaman kini dan boleh dijadikan sebagai motivasi. Malahan dengan adanya hadis-hadis sahih yang lain, ia menyokong dan memperkukuhkan lagi mesej yang terkandung dalam kedua-dua hadis di atas.